Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Amma ba'du. Alhamdulillah, kita sambung kitab Risalah Tauhid. Kitab Risalah Tauhid. Jawi muka surat 35. Jawi muka surat 35. Rumi muka surat 57. Kita siri yang ke-41 tak silap. Berapa? Kita yang ke 40. Mana 41? Ni yang ke-41. Ada orang dah ulang sampai ke 39. Orang satu lagi nak 40. Alhamdulillah. Memang kena ulang-ulang pun. Yang ke-41 dah. Pejang celik 41 kali dah kita. Kalaulah kita tak ada pengajian pukul 9.30 ni, kalau pengajian tu tak ada pukul 9.30, kita buat apa tahu 9.30? Tentang tengok TV ke, duduk tidur bergolek ke apa ke, macam tu je. Tiap-tiap minggu, setiap hari Khamis malam Jumaat duduk tengok TV ke, duduk baca bukan duduk hadap telefon, macam tu je. Tapi kalau kita mengaji, sekarang ni pun dah 40 tak tanpa sedar dah. 41 dah. Itulah pembaziran masa. Pembaziran masa yang kita selalu duk buat. Ini adalah bukti. Bukti pejang celik dah 41 kali dah. Cuba bayangkan kalau kita sekadar duduk kat kedai, makan kat kedai, makan roti canai ke, minum kopi ke, ataupun duduk kat rumah saja ke, baca surat khabar ke. Membazir 41 kali. Padahal tak terasa pun. Penat. Mana ada penat? Penat tak terasa pun. Yang 40 kali kita dah lalu tak rasa pun. Tak rasa macam, Allah penatnya. Ni kali 40 tak ada pun. Lainlah terasa penat, lainlah. Tak penat pun, tak ada rasa apa pun. Rasa macam biasa je. Itulah antara orang yang terpedaya dengan masa. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Demi masa manusia tu dalam kerugian. Macam dah duduk dalam kerugian. Memang rugi pun kalau kita fikir balik. Tak lama lagi 40, 50, betul 60, betul 100, betul khatam. Tak terasa pun. Saya lagi lah. Habis kuliah, terus semayang, terus balik. Terus balik, terus masuk, terus set, terus start.
Tak ada nak minum tak sempat. Dah 40 kali. Tak ada rasa pun, wah penatnya. Tak ada pun. Biasa je. Tak ada rasa apa pun. Yang tertinggal 2 bulan. Yang tertinggal tu bolehlah ada rakaman kan dalam YouTube. Baik. Muka surat 57 Rumi. 57 Rumi 35 Jawi. Dalil kedua, dalil qidam. Sebenarnya kita dah membahaskan perkara ni pada ketika kita membahaskan sifat yang wajib bagi Allah, wujud, qidam, baqa', dah bahas dah sebenarnya. Tapi diulang balik dalam kitab kita dengan dalil-dalil atau dengan contoh-contoh yang berbeza supaya kita faham ataupun tahqiq sungguh, faham sungguh. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Kata pengarang yang kedua qidam. Setelah kita bahas berkaitan dengan dalil Allah itu wujud, yang kedua adalah dalil qidam. Dalil akal dan dalil naqli. Naqli itu ayat Quran. Iaitu jikalau tiada Allah Ta'ala qadim. Yang kedua, dalil qidam. Iaitu Allah qadim. Apa maksud qadim? Kita tengok balik sikit. Qidam. Artinya sedia. Maka hakikatnya ibarat daripada menafikan ada permulaan wujud Tuhan. Maknanya maksud qadim, yakni bersifat qidam, adalah Allah tidak ada permulaan. Allah tidak ada permulaan. Kerana setiap yang ada permulaan, niscaya adalah ia baharu. Setiap yang ada permulaan adalah baharu. Apa maksud baharu? Baharu tu maksud daripada tak ada kepada ada. Maka kita ni sebelum ni tak ada, sekarang kita ada. Maka kita baharu. Bumi ni sebelum ni tak ada, lepas tu dia ada. Walaupun mungkin berjuta tahun lepas, tapi tetap juga sebelum bumi ni ada, dia tak ada. Maka bumi ni baharu. Apa sahaja yang sebelum dia ada tu dia tak ada. Sama ada sekejap ataupun sebelum ni yang lama. Dia namanya baharu. Istilah tauhid dia panggil baharu. Walaupun 18 bilion tahun lepas dia tak ada. Maka dia bermulanya adanya dia adalah 18 bilion tahun. Tetap dalam istilah tauhid dia panggil baharu. Sebab baharu ni bukan baru Melayu. Baru Melayu tu barulah. Baru panas-panas lagi. Baru tu baru kan? Baru je jadi. Orang Kedah kan tak sat. Tak sat baru. Semetar baru. Baru aja. Itu Melayu. Itu Melayu. Tapi maksud baharu dalam istilah tauhid adalah sebelum dia ada tu dia tak ada. Dia ada tapi sebelum dia ada tu dia tak ada. Walaupun bermula dia ada tu berjuta berbilion tahun sekalipun. Bermula dia ada tu, tapi dengan sebab sebelum dia ada tu dia tak ada, maka dia baru. Maka kita istilahkan dia baru. Okay. Alright. Jadi, apakah dia yang sebelum ada, dia tak ada? Oh, semualah. Walaupun arash sekalipun, dia arash ni sebelum dia ada, dia tak ada. Maka semualah. Habis tu siapa ada ke yang dia ada aja? Dia bukan sebelum dia ada tu dia tak ada. Dia ada, tapi sebelum dia ada tu dia bukan tak ada. Dia ada aja. Dia panggil sedia ada atau sedia kala. Ada ke? Adalah Allah. Selain daripada Allah, semuanya
Ada juga. Tapi sebelum ada tu dia tak ada dulu. Jadi hanya Allah ajalah yang sedia. Yang sedia ada, sedia kala. Yang kita panggil bersifat dengan qidam. Ataupun qadim. Allah Ta'ala itu qadim. Jadi kalau Allah Ta'ala, dia kata, iaitu sanya jikalau tiada Allah Ta'ala qadim, jika Allah Ta'ala ni bukan bersifat qidam, niscaya ia baru. Niscaya kalau Allah ini bukan bersifat yang kata tak ada permulaan tadi tu, adanya Allah itu didahului dengan tiada, macam kita juga, niscaya adalah ia Allah itu baru. Allah tu barulah, sebab kalau ada, sebelum ada tu dia tak ada, semua baru. Yang demikian, kalaulah macam tu, berkehendak kepada yang menjadikan. Sebab yang ada ni, yang mana dia sebelum dia ada, dia tak ada. Mula-mula dia tak ada, lepas tu dia ada. Kita dah bahas sebelum ni, hukum akalnya, yang ada, yang mana sebelum ada tu dia tak ada, pasti ada yang menjadikan. Mustahil akal. Dia ada aja. Mustahil akal, dia memang ada. Tanpa ada yang menjadikan. Mustahil. Jadi, kalau dia tu sebelum tu tak ada, kemudian dia ada, maknanya ada yang menjadikan. Kita baca balik. Yang demikian, berkehendak kepada yang menjadikan dia. Kalau Allah itu baharu, dengan maksud Allah itu sebelum ni tak ada, lepas tu ada, tapi cuma Allah yang pertama sekali lah. Sebelum kita ada, Allah dah ada dah. Tapi adanya Allah tu sebelum tu tak ada juga. Yang demikian, jika begitu, berkehendak kepada yang menjadikan dia. Mesti ada yang jadikan Allah. Sebab Allah tu daripada tak ada kepada ada. Daripada tak ada kepada ada, mesti ada yang jadikan. Mana boleh dia ada jadi sendiri? Yang kita bahas dalam masalah wujud sebelum ni. Dan yang membaharukan dia, mesti ada yang membaharukan dia, Allah itu. Jika Allah daripada tak ada kepada ada. Apa maksud membaharukan? Apa-apa yang Allah buat itulah, semesti ada yang menjadikan. Sebab apa? Sebab bila ada yang menjadikan Allah, apa yang Allah buat tu juga ada yang menjadikan juga. Yang menjadikan Allah itulah yang membaharukan Allah. Jika begitu, yang demikian membawa kepada dur ataupun daur, iaitu mustahil, kerana lazim berhimpun dua berlawanan yang membawa kepada tasalsul, iaitu mustahil, kerana bersamaan yang sedikit dengan yang banyak. Oh, ni dia akan bahas sekejap lagi. Macam mana? Jadi, kalaulah jikalau Allah tidak qidam, bermakna ada permulaan. Jika Allah ada permulaan, daripada tak ada kepada ada. Bila Allah daripada tak ada kepada ada. Bila Allah daripada tak ada kepada ada, mesti ada sesuatu sebelum Allah itu yang menjadikan Allah. Mesti ada. Persoalannya, siapa yang menjadikan dia? Dia yang menjadikan Allah tu pula. Maka dia berpusing-pusing, berantai-rantai yang kita istilahkan sebagai daur dan tasalsul, yang kita akan bahas sekejap lagi. Ya? Jika Allah tidak qidam, bermakna jika Allah tidak qidam, bermakna Allah ada permulaan. Allah itu baharu, ada permulaan. Jika Allah ada permulaan, bermakna daripada tak ada kepada ada. Bila daripada tak ada kepada ada, mestilah ada yang menjadikan dia. Bila ada yang menjadikan dia, iaitu Allah, sebab Allah ada permulaan, mestilah ada yang menjadikan dia. Mana boleh jadi sendiri? Bila ada sesuatu yang menjadikan dia Allah tadi tu, maka siapa yang menjadikan Allah tu? Siapa yang menjadikan? Dia. Mesti ada yang menjadikan Allah. Kita ambil macam ni. Ni Allah. Dia suruh fikir-fikir je. Benda ni salah. Ni Allah. Allah tidak qidam. Dengan maksud Allah daripada tak ada kepada ada, maka automatik dengan maksud ada yang menjadikan Allah. Ini yang menjadikan Allah. Okay. Bila dia ni menjadikan Allah, siapa jadikan dia? Siapa jadikan dia pula? Dia jadi sendiri. Mana boleh? Dia tak ada, dia sedia kala. Dia ni lah Allah. Kalau macam tu, dialah Tuhan sebenar. Tak. Ni Allah. Allah tu Tuhan. Jadi Allah itu daripada tak ada kepada ada, tidak qidam. Ada permulaan. Secara automatik ada yang menjadikan, iaitu ini yang menjadikan Allah. Habis kalau ni menjadikan Allah, siapa jadikan dia? Dia ni pula jadikan. Dia ni siapa jadikan dia? Dia ni pula. Dia panggil tasalsul. Sampai tersasul. Tasalsul.
Ataupun daur. Sekejap lagi kita bahas bab daur dengan tasalsul yang berpusing-pusing tak habis-habis. Kita bahas sekejap lagi. Ni nak bahas sekali lalu dulu. Jadi kalaulah Allah itu qidam, tidak ada permulaan, maka selesai masalah. Iaitu Allah menjadikan semua. Selesai. Tahsilul hasil. Tak. Tahsilul hasil ni telah menghasilkan yang telah terhasil. Telah menghasilkan yang telah terhasil. Tidak, bukan. Tahsilul hasil lain. Bukan tahsilul hasil adalah menghasilkan yang telah terhasil, menjadikan yang telah ada. Contohnya Allah ada, kemudian Allah menjadikan dirinya sendiri. Itu baru tahsilul hasil. Jasri, betulkan balik, bukan tafsil. Bukan tafsilul hasil, bukan. Tahsilul hasil. Habdah. Tahsilul hasil. Menghasilkan yang telah terhasil. Yang tahsil hasil macam ni. Siapa yang jadikan Allah? Allah lah jadikan dia sendiri. Itu baru tahsilul hasil. Sebab Allah dah ada. Allah tu dah ada. Kemudian Allah menjadikan dirinya sendiri. Apakah benda? Itu dipanggil tahsilul hasil. Menghasilkan yang telah terhasil. Maka mengarut. Yang ni bukan. Ini bukan. Ini ada yang lain jadikan Allah. Jadikan Allah. Soalannya siapa jadikan dia? Yang lain lah jadikan dia. Yang lain jadikan dia tu siapa jadikan pula? Yang lain lagi. Dia panggil tasalsul. Tasalsul. Jadi, kita akan bahas bab tu sekejap lagi. Dia akan bahas muka surat sebelah. Sabar dulu. Jadi, jika Allah Ta'ala bersifat dengan, jika Allah tidak bersifat dengan qidam, niscaya adalah Allah Ta'ala itu baru. Bila Allah Ta'ala itu baru, maknanya Allah Ta'ala daripada tak ada kepada ada. Barulah. Daripada tak ada, mula tak ada, lepas tu ada. Kalau macam tu, pasti ada yang menjadikan. Pasti ada yang menjadikan yang kita kata Allah tadi. Soalannya, siapa yang menjadikan Allah tu? Adalah yang lain yang menjadikan. Betul, ada yang lain menjadikan, ada yang lain menjadikan. Itu dia panggil tasalsul, kita akan bahas nanti. Ataupun daur. Itu kita akan bahas nanti. Okey. Maka dengan sebab berantai-rantai dan berpusing-pusing tadi, maka demikian itu batil. Yang demikian, lepas kita faham macam tu, sabitlah Tuhan itu qadim, tidak ada permulaan. Yang macam kita duk bahaslah di antara telur dengan ayam mana dulu. Dari segi tauhidnya, telur dengan ayam mana dulu? Dari segi tauhidnya, Allah dulu. Maksudnya kalau telur dengan ayam mana dulu? Nak kata ayam dulu, ayam yang bertelur. Nak kata telur dulu, nak kata ayam dulu, ayam daripada telur. Nak kata telur dulu, telur daripada ayam. Itu dia panggil daur. Tu sekejap lagi kita bahas, daur. Saya tegang dulu, sekejap lagi kita baca daur dulu. Nak kata ayam dulu, ayam berasal daripada telur. Nak kata telur dulu, telur tu berasal daripada ayam, ayam yang bertelur. Sekarang mana dulu? Ayam dulu. Ayam daripada telur. Telur jadikan ayam. Telur menjadi ayam, ayam jadi telur, telur jadi ayam, ayam bertelur, telur ayam, jin tu pusing. Tak habis-habis. Dia panggil daur, tak habis-habis. Maka mustahil. Macam mana nak stopkan daur pusingan yang tak habis-habis, yang mustahil tadi? Macam mana nak stop? Dia kena ada satu diri, satu zat yang dia tak ada awal. Dia qidam. Dia tak ada awal. Dia tidak ada permulaan. Sebab telur ada permulaan, ayam pun ada permulaan. Cuma permulaan ayam adalah telur, permulaan telur adalah ayam. Dia terbalik. Berpusing-pusing. Maka, macam mana nak selesai masalah ni? Senang aja. Ada satu zat, satu diri yang dia tak ada permulaan. Bila dia tak ada permulaan, maka selesai. Dia yang jadikan semua. Ramainya baru nak masuk. Okay. Maka, masuk tengah-tengah ni, tak faham. Kena tengok yang 10 minit yang lepas.
10 minit lepas. Itu kaedah awal dah sebut. Ni dah tengah-tengah dah. Taklah tengah sangat. Jadi macam mana nak selesai? Nak selesai senang je. Ada Allah kat situ. Dengan maksud ada diri, ada zat, ada kuasa yang tak ada permulaan. Maka dia yang menjadikan ayam, dia yang menjadikan telur. Selesai. Itu dari segi tauhid. Nak jawab telur dulu ke ayam dulu? Jawapan tauhid adalah Allah dulu. Ataupun satu zat yang bersifat qidam, yang tidak ada permulaan, dia dulu. Okey. Dari segi jawapan dalam Quran lah, kita ambil Quran, bukan jawapan tauhid lah. Maka ayam dulu, baru telur. Ayam dulu, baru telur. Jawapan tu. Tu jawapan fiqh lah kita kata. Jawapan fiqh atau ayam dulu. Tapi jawapan tauhid Allah dulu. Di antara Allah, di antara telur dan ayam. Adapun dalil naklinya, dia selit sikit dalil nakli. Selit sikit dalil nakli. Nakli ni Quran hadis. Huwal awwalu wal akhiru. Artinya ia Tuhan yang awal tiada permulaan dan yang akhir tiada kesudahan. Surah Al-Hadid ayat 3. Itu dalil Quran lah. Kita nak dalil akal sekarang ni. Adapun makna daur atau daur itu, mari kita tengok daur tu apa benda. Iaitu terhenti ada tiap-tiap daripada dua suatu atas lainnya. Macam telur dengan ayam tadi. Terhenti ada tiap-tiap dua suatu atas yang lainnya. Atau bahasa mudahnya, sesuatu tu ada kerana satu yang lain. Yang lain tu ada kerana suatu yang lain. Dia balik. Ada dua. Yang ni ada kerana ni. Ni ada kerana ni. Lama, salam, kita tak tauhid kan? Oh iyalah, kita tak tauhid. Kita dah 15 minit dah ni. Lebih 5 minit, 20 minit dah baru tanya kita apa. Ya, kita tauhid, risalah tauhid. Muka surat 50 dah 58 dah. 58 Rumi. 35 Jawi. Dah setengah jam baru tanya. Okey. Jadi makna daur tu adalah terhenti atas tiap-tiap daripada dua atas yang lain. Susah faham masalah, susah nak faham macam ni. Suatu tu dia ada, tapi dia ada kerana yang ini. Baru masuk lagi. Kerja tekan approve saja saya ni. Yang ni ada kerana dia lah. Ini ada. Dia ni ada pula kerana dia. Ada berpusing-pusing. Itu dia panggil daur. Dia ni ada kerana dia ada kerana. Macam telur dengan ayam tadi. Itu dia panggil daur. Adapun makna daur iaitu terhenti atas tiap-tiap daripada dua suatu atas lainnya. Ataupun suatu tu dia adanya sesuatu itu dikeranakan dengan sesuatu yang lain. Tu. Adanya dia dikeranakan dengan sesuatu yang lain. Kita ada kerana ada mak bapak. Kita ada kerana Allah ada yang menjadikan kita. Sebab tu kata Allah ni tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tak ada kerana Allah ni. Tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tak ada kerana. Kenapa Allah buat gitu? Kerana. Kenapa Allah campak dalam kerana? Tak ada kerana. Kenapa Allah ada kerana? Tak ada kerana. Dia memang tidak dikeranakan dengan satu kerana. Tapi kita ada kerana. Contohnya daur tadi. Dua. Dia ni ada kerana dia. Dia ada kerana dia. Tapi dia ada kerana dia. Dia berpusing-pusing. Itu maksud makna daur itu iaitu terhenti atas tiap-tiap daripada dua suatu atas lainnya. Umpama, ambil contohlah, susah nak faham. Ambil contoh. Umpama Zaid menjadikan Omar. Zaid buat Omar. Contoh je. Umar menjadikan Zaid pula. Maka pada ketika itu, terdahulu Umar, tatkala ia menjadikan Zaid. Ketika Umar menjadikan Zaid, mestilah Umar ada dulu. Ketika Umar menjadikan Zaid, mestilah Umar kena ada dulu. Kalau Umar tak ada, macam mana nak jadikan Zaid? Maka kita kata, tatkala Umar, terdahulu Umar tatkala menjadikan Zaid. Dan terkemudian pula Umar tatkala kemudian pula Umar pada ketika Zaid menjadikan dia. Ketika
Umar menjadikan Zaid, ketika Umar menjadikan Zaid, mestilah Umar ada dulu. Kalau tidak, macam ni dia nak buat Zaid. Okay. Dan Umar mestilah dan terkemudian pula Umar pada ketika Zaid menjadikan dia. Kita kata gini, Umar dengan Zaid, Umar jadikan Zaid, Zaid jadikan Umar. Kalau kita kata Zaid, Umar jadikan Zaid, mesti Umar ada dulu. Tapi Zaid juga jadikan Umar. Kalau Zaid jadikan Umar, mesti Zaid ada dulu. Sekarang siapa yang ada dulu? Sekarang ni siapa yang ada dulu? Zaid ke Umar? Ketika Umar menjadikan Zaid, mestilah Umar ada dulu. Tapi dalam masa yang sama, Zaid juga menjadikan Umar. Ketika Zaid menjadikan Umar, mesti Zaid ada dulu. Sekarang ni Umar ada dulu ke Zaid ada dulu? Tu dia kata kat situ. Tak masuk akal. Yang demikian, jadilah Umar dan Zaid itu terdahulu daripada dirinya dan terkemudian daripada dirinya. Yakni berhimpun pada seorang itu dua yang berlawanan, yakni dahulu dan kemudian. Sama-sama. Nak kata, sekarang Umar jadikan Zaid, Zaid jadikan Umar. Umar jadikan Zaid, Zaid jadikan Umar. Jadi, Umar jadikan Zaid. Mana Umar ada dulu, baru Zaid ada. Sebab Umar yang jadikan Zaid. Tapi Zaid jadikan Umar. Ketika Zaid jadikan Umar, mesti Zaid ada dulu. Sekarang ni siapa yang ada dulu? Dua-dua. Itu yang dia kata tadi. Berhimpun pada seorang itu dua yang berlawanan. Tak boleh. Tak boleh. Dua yang berlawanan. Tak masuk akal. Ya, tak masuk akal. Yang demikian tidak diterima akal, tak masuk akal. Sekali-kali tak masuk akal. Ya? Kerana yang menjadikan dahulu daripada yang kena jadi. Kerana yang menjadikan dahulu daripada yang kena jadi. Yang menjadikan, yang buat dan yang dibuat ada dulu, baru yang membuat ada. Mana boleh? Kalau nama yang membuat, mestilah yang membuat ada dulu, baru yang dibuat. Ini yang dibuat ada dulu daripada yang membuat. Itu dia nak kata tahu. Tidak, akal tak terima sekali-kali kerana yang menjadikan dahulu daripada yang kena jadi. Maka, manakala sabit Umar menjadikan Zaid, apabila kita dah pegang dah Umar jadikan Zaid, maka bagaimana pula boleh diterima akal Zaid menjadikan Umar pula? Sebab Umar menjadikan Zaid, mesti Zaid tak ada lagi ketika Umar tu dah ada. Okey. Bagaimana boleh diterima akal Zaid boleh menjadikan Umar pula? Kerana Zaid terkemudian daripada Umar. Kerana Zaid tak ada lagi ketika Umar ada. Sebab tu Umar boleh jadikan Zaid. Okey. Okey, sambung lagi. Maka yang kemudian barang tentu tidak boleh menjadikan orang yang terdahulu daripadanya. Maka yang lambat ada, maka yang dijadikan, macam itulah, kemudian tu yang lambat ada, yang dijadikan, barang tentu, mestilah, telah tentu, tidak boleh, mestilah tak boleh, menjadikan orang yang terdahulu daripadanya, orang yang dah ada awal-awal. Yang demikian mustahil wujud dur pada akal. Demikian mustahil dur. Dengan maksud, nak kata Allah itu dijadikan. Jika Allah itu tidak qidam, bermakna Allah dijadikan. Kalau Allah dijadikan, siapa jadikan Allah? Dia kata, yang jadikan Allah ni dia ni. Kalau dia ni jadikan Allah, maka siapa jadikan dia? Allah lah jadikan dia. Kalau Allah jadikan dia, siapa jadikan Allah? Berpusing-pusing. Jika begitulah cara kita fikir, maka salah. Tapi kita tak fikir macam tu pun. Ini untuk melawan etis. Orang yang tak ada Tuhan, ataupun melawan orang yang Tuhan dia entah Tuhan pening. Kita tak fikir gitu. Sebab kita kata Allah itu qidam. Kalau Allah tu tak qidam, pasti ada yang jadikan Allah. Soalannya siapa yang jadikan Allah? Ini jadikan Allah. Siapa jadikan dia? Allah jadikan dia. Siapa jadikan Allah? Dia jadikan Allah. Kan daur, maka mustahil. Tak boleh kata gitu. Kan ada kan? Ni semua Allah jadi dia. Kalau semua ni Allah jadikan, siapa jadikan Allah? Tu setan bagi cocok.
Siapa jadikan Allah? Saya hati-hati mari kita cocok. Itu akhir sekali yang jadikan Allah adalah alam ni lah. Terjadi secara semula jadi. Macam itulah pula. Tu ada orang fikir gitu. Kita mungkin kata apa benda cerita benda ni. Memang kita dah pegang bahawa Allah itu tidak ada permulaan. Selesai masalah. Ada orang berpusing-pusing macam tu. Jadi pastilah telur dengan ayam tadi pastilah ada yang stop. Ada yang stop. Last jadi pengikut si hak. Betul lah. Yang hak tu Allah apa? Allah adalah Muhammad. Allah adalah Muhammad adalah Allah. Lepas tu Muhammad tak ada kemaluan. Apa benda merepek tahu tak? Dia pusing. Asalnya daripada daurnya dia pusing. Ajaran baru ni. Kena tarik dia kembali ke jalan benar tu sebenarnya. Dan makna tasalsul pula, itu pula tak mungkin juga. Pada lurah, pada bahasa berantai-rantai. Maksudnya pada istilah, pada lurah, pada bahasa maksud berantai-rantai. Pada istilah iaitu berhubung atau bersambung-sambung. Beberapa perkara lepas satu. Lepas satu. Tu punya ayat dah. Cantik ayat dia. Lepas satu, koma satu. Lepas satu, koma satu. Lepas satu. Lepas satu. Hingga tiada berkesudahan, misalnya. Seperti dikata Hasan menjadikan Husin. Husin menjadikan Muhsin. Muhsin menjadikan Khalid. Khalid menjadikan Jamil. Jamil menjadikan Fulan. Dan menjadikan Fulan. Demikianlah seterusnya. Seterusnya tiada kesudahan. Yang ni untuk kita faham, kita kena terbalikkan. Kita tak boleh faham macam ni. Kalau fahamnya kita tak boleh faham. Apa maksud? Jika Allah itu tidak qidam, maka berlakulah tasalsul. Jika Allah itu tidak qidam, maka berlakulah daur, pusingan. Iaitu Allah menjadikan, contohlah Allah Muhammad ni yang ajaran sesat tu kan. Allah Muhammad kan. Allah menjadikan Muhammad, Muhammad menjadikan Allah, Allah adalah Muhammad, Muhammad adalah Allah, Allah menjadi ada pusing, daur, maka mustahil. Kalau kata Allah menjadikan Muhammad, Muhammad menjadikan Allah, maka ketika Allah menjadikan Muhammad, Muhammad tak ada. Bila Muhammad tak ada, macam mana Muhammad nak jadikan Allah? Tu daur tu. Macam mana Muhammad nak jadikan Allah? Kalau Muhammad jadikan Allah, ketika Muhammad jadikan Allah, maknanya Allah tak ada. Allah tak ada lagi. Lepas tu Muhammad jadikan Allah. Kalau Muhammad jadikan Allah, macam mana Allah nak jadikan Muhammad? Sebab dia kata Allah itu Muhammad, Muhammad itu Allah. Ataupun Allah menjadikan Muhammad, Muhammad menjadikan Allah. Berpusing-pusing. Kita boleh tolak dengan daur tadi, dengan perbahasan daur. Bab tasalsul pula, dia bagi contoh ke bawah. Kita nak faham, kita kena naik contoh ke atas. Dia bagi contoh ke bawah macam mana? Hasan jadikan Husin, Husin jadikan Muhsin, Muhsin jadikan Khalid, Khalid jadikan Jamil, Jamil jadikan Fulan, Fulan jadikan Fulan, Fulan jadi sampai tak habis-habis, infinity. Jadi macam mana kita nak kata Allah jadikan? Dia susah. Dia terbalik. Contohnya, jika Allah tidak qidam, Allah tidak ada, jika Allah ada permulaan, tidak qidam, ada permulaan, maka Allah telah dijadikan. Siapa jadikan Allah? Yang jadikan Allah adalah yang ini. Siapa jadikan dia? Dia yang jadikan dia. Siapa jadikan dia? Yang jadikan dia. Siapa jadikan dia? Dia. Siapa jadikan dia? Dia. Siapa jadikan dia? Dia. Siapa jadikan dia? Dia. Tak habis-habis. Dia panggil infinity. Cuma dalam kitab kita dia buat infinity ke ujung. Daripada Allah jadikan gitu. Allah jadikan manusia, manusia jadikan binatang, binatang jadikan tumbuh-tumbuhan, tumbuh-tumbuhan jadikan. Dia ke bawah. Jadi kita tak boleh faham mana connection dia, mana kaitan dia. Kita nak faham tasalsul ni, kita kena naik ke atas. Jika Allah tidak qidam, ada permulaan. Jika Allah tidak qidam, maknanya Allah ada permulaan. Jika Allah ada permulaan, maknanya ada jadikan Allah. Sebab Allah tu baharu, ada yang menjadikan Allah. Siapa yang menjadikan Allah? Ini yang jadikan Allah. Kita letaklah nama apa? Allah juga ke Tuhan ke apa? Letaklah nama apa pun. Dia jadikan Allah. Kalau dia jadikan Allah, dialah Tuhan. Dialah. Bukan Allah lah. Dialah Allah sebenar. Tak. Dia juga dijadikan. Siapa jadikan dia? Dia jadikan. Yang ni. Siapa jadikan dia? Dia 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 ni. Sampai infinity tak habis. Maka mustahil. Itulah. Sebab nak faham, kena faham kod tu. Kod tu. Maka kalau kata semua dijadikan, maka Allah siapa jadikan Allah? Maka ada yang menjadikan Allah. Soalannya siapa yang menjadikan Allah? Ada.
Siapa yang menjadikan dia? Yang menjadikan Allah? Ada lagi. Siapa? Tak habis. Bila tak habis, infinity, dia kata maka di sini, tengok. Maka adanya suatu yang kena jadi dengan yang tiada berkesudahan yang menjadikan itu satu perkara yang tidak diterima oleh akal. Mustahil. Jadi siapa yang menjadikan sebenar-benarnya yang awal? Tak ada. Mana boleh? Itu tak ingat pahaman, ada satu pahaman yang sesat. Tak ingat ada satu nama pahaman sesat lah. Apa? Bukan Murji'ah, apa dah. Pahaman yang dia kata kita ada ni, dia umpama ombak. Macam ombak. Maksudnya ada macam itulah pahaman dia, pahaman songsang lah. Sebab apa dia kata gitu? Sebab dia tahu jika infinity, dia jadikan dia, dia undur-undur, siapa jadikan dia, siapa jadikan dia, tak habis-habis, mustahil. Sebab mesti ada yang pertama yang jadikan. Akal yang sejahtera tak boleh terima. Tak boleh terima, dia jadi undurlah, berundur. Dia ni jadikan kita, Allah jadi Allah, siapa jadikan undur, tak habis-habis, mustahil. Akal yang sejahtera tak boleh terima. Mesti ada yang jadikan. Malah kalau kita tengok mouse ni pun, kita kata mesti ada yang last sekali yang jadikan. Mesti last. Memanglah dia masuk kilang, tapi dia cat, sebelum cat dia buat itu, masuk sini, masuk kilang, ni akhir sekali, ni button akhir sekali, mesti ada yang first. Mesti ada first. Tak mungkin dia jadi ni daripada tak kita usul dia sampai tak jumpa. Tak ada. Mesti ada. Last sekali mesti ada seorang ataupun kilang yang buat dia. Mesti ada last sekali bila kita usul. Jadi jika ianya dijadikan, mesti ada yang menjadikan, yang pasti yang menjadikan itu mesti tidak dijadikan. Ataupun bahasa lain, hidam. Maka daripada keterangan ini, nyatalah tiap-tiap dor itu tasasul tiada akasnya. Maka, macam mana? Keterangan ini nyatalah tiap-tiap dor yang pusing-pusing tak habis-habis, itu tasasul. Tasasul tu infinity. Tak habis-habis. Jadi betul lah. Dia ni jadikan telur, ayam jadikan telur jadikan ayam telur, ayam, tak habis. Maka tak habis kan infinity. Maka setiap daur, setiap pusingan yang tak habis-habis adalah tasasul. Okey? Ini umum khusus mutlak. Ini fardu kifayah dah ni sebenarnya. Umum khusus mutlak. Setiap yang daur mesti tasasul. Maksudnya setiap yang daur yang berpusing mesti infinity, tak habis-habis. Dan dia kata tiada akasnya, tiada sebaliknya. Akas tu sebalik, iaitu tasasul tidak daur. Tasasul tidak daur, tidak semestinya daur. Tapi daur mesti tasasul. Sampai tersasul lah sebut ni. Daur mesti tasasul. Sebab daur pusing-pusing tak habis-habis kan infinity. Tasasul ni infinity. Daur mesti tasasul. Tapi tasasul tak daur. Sebab tasasul ni dia bukan berpusing. Tasasul ni ini jadikan. Ni infinity. Ke belakang. Jadi dia bukan berpusing. Dia bukan berpusing. Jadi daur mesti tasasul. Tasasulnya tidak. Tak semestinya daur. Itulah. Ini fardu kifayah ni. Kalau faham mujurlah. Tak faham tak apa. Dan nyatalah kedua-duanya itu mustahil. Nyatalah dua-duanya mustahil. Daur dengan tasasul ni mustahil. Maka jika Tuhan tiada bersifat dengan qidam, jika Tuhan itu bukan qidam, ada permulaan baharu, ada yang menjadikan Tuhan itu, niscaya membawa kepada daur berpusing-pusing. Siapa jadikan Tuhan, Tuhan jadikan dia jadikan Tuhan pusing-pusing. Atau tu tasasul, Tuhan ada yang jadikan Tuhan, yang jadikan Tuhan tu ada yang jadikan, menjadikan tu ada yang jadikan, tak habis-habis infinity. Maka mustahil. Tiap-tiap perkara yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga. Apa dia? Apa yang membawa kepada mustahil itu mustahil juga. Apa dia? Okey. Yakni lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan. Daripada ada Tuhan, kalau dah berpusing-pusing, siapa Tuhan? Tak ada Tuhan lah. Asalnya ni Tuhan. Siapa jadikan Tuhan? Ni yang jadikan Tuhan. Siapa jadikan dia? Dia jadikan Tuhan. Dia pun pusing-pusing, maka automatiklah tak ada Tuhan. Ataupun dua-dua Tuhan, tak ada Tuhan lah. Okay? Ataupun tasalsul, ni Tuhan. Siapa jadi Tuhan ni? Dia ni. Dialah Tuhan. Siapa jadikan dia? Tuhan. Jadi tak ada Tuhan lah. Okay? Lazim daripada ada Tuhan, tidak ada Tuhan.
Daripada elok-elok ada Tuhan, jadi tak ada Tuhan. Dengan daur, dengan tasalsul tadi. Tatkala itu adanya makhluk, turut mustahil pula. Pula dengan maksud juga. Padahal kita semua ada. Kalau Tuhan dah jadi tak ada, makhluk pun tak ada. Kita pun tak ada. Sebab Tuhan dah tak ada tadi. Dah berpusing-pusing. Dah tak ada infinity tadi. Maka dengan Tuhan itu tak ada, automatik kita makhluk tak ada. Tapi dia kata, padahal kita semua ada. Kita dah ada. Bila kita dah ada, undur balik. Bila kita dah ada, mesti Tuhan tadi tidak berpusing-pusing. Tidak infinity macam tadi. Maka Tuhan tadi, mesti dia tidak ada permulaan. Tidak dijadikan. Dia kena undur balik. Dia gitu. Dia kau nak ambil dari sudut salah, lepas tu kesimpulan, lepas tu kembali ke betul. Jadi, jika Allah itu ada permulaan, tidak qidam, ada permulaan, bermakna berlaku daur dengan tasalsul. Berlaku daur dengan tasalsul. Bila berlaku daur dengan tasalsul, maka tak ada Tuhan. Sebab Tuhan, dia mesti tidak ada permulaan. Tiba-tiba bila dia ada permulaan, cuma dia berpusing-pusing, ada permulaan, tapi berpusing-pusing. Ataupun tak habis-habis infinity tadi. Maka jika tak ada Tuhan, tak ada yang satu yang kita boleh kata Tuhan, maka Tuhan yang menjadikan makhluk. Maka makhluk pun tak ada. Sebab Tuhan tak ada, makhluk pun tak ada. Sebab Tuhan yang menjadikan makhluk. Bila makhluk tak ada, hakikatnya sekarang, keputusannya makhluk ada. Bila makhluk memang dah ada, bermakna, undur balik. Bermakna, Tuhan itu tidaklah yang berpusing-pusing tasalsul tadi tu. Dengan maksud Tuhan itu tidak ada permulaan. Bila Tuhan itu tidak ada permulaan, makna dia adalah qidam. Dia adalah qidam. Yang sebenarnya kita dah bahas juga dalam masalah ni. Sekejap Ada lagi ke nota saya? Jumpat. Saya cuba tengok. Saya rasa ada lagi nota tu. Yang kita bahas sebelum ni. Sebab tu saya kata ini hanya ulangan. Cuma dia nak kuatkan lagi. Mana? Ni. Ada. Tak jumpa cari ya pula. Tak jumpa cari. Kita dah bahas dah sebelum ni. Kita dah bahas sebelum ni. Jadi, dapatlah kita pegang dan dapatlah kita faham bahawasanya mesti Allah itu kena. Allah itu, Tuhan itu mesti tidak ada permulaan. Mesti qidam. Tak boleh kalau ada permulaan. Kalau ada permulaan, akal yang sejahtera tak boleh terima. Takkan boleh terima akal yang sejahtera. Sebab bila Allah itu dijadikan, ada yang menjadikan, ataupun Allah itu baharu, maka ada yang menjadikan Allah. Bila ada yang menjadikan Allah, siapa yang menjadikan Allah itu? Dan dia tak habis-habis. Kalau kita kata alam yang menjadikan Allah, Allah yang menjadikan alam, maka daur berpusing-pusing. Maka mustahil bila macam tu hilang Tuhan. Bila tak ada Tuhan, tak ada makhluk, tak ada manusia. Hakikatnya manusia telah ada. Bila manusia telah ada, maka ada Tuhan. Yang mana Tuhan itu mesti tak ada permulaan. Mesti tak ada permulaan. Okay. Sikit lagi kita boleh masuk dalil baqa'. Kita boleh masuk ni. Sebab qidam dengan baqa' dia berkaitan. Yang ketiga. Dalil baqa'. Iaitu jikalau tiada wajib bagi Tuhan bersifat baqa'. Iaitu kekal. Jika Allah itu tidak kekal, binasa, niscaya ternafi daripadanya bersifat qidam. Oh, dia ada kena-mengena. Kerana adalah wujudnya pada ketika itu wujud yang harus. Maknanya, yang musnah-musnah ni, dia mesti dijadikan. Itu maksud dia. Yang musnah, yang jenis musnah, yang jenis binasa, yang boleh binasa, mesti dia dijadikan. Mesti. Apa buktinya? Hubung kait di antara qidam dengan baqa'.
Apa macam ni? Apa dia ni kaedah? Apabila kekal, mesti tidak ada permulaan. Bila ianya bersifat kekal, mesti tak ada permulaan. Bila dia tidak ada permulaan, mesti kekal. Dia automatik, dia dua, dia tak boleh. Tak sama dua ni. Atau kalau kita tengok bahasa tauhid. Kita tengok bahasa tauhid Yang qidam mesti baqa', yang baqa' mesti qidam. Ataupun kita lawan. Yang baharu mesti binasa. Yang dijadikan, yang tak ada, yang daripada tak ada kepada ada, macam kita ni, yang dijadikan mesti binasa. Yang binasa mesti daripada tak ada kepada ada. Yang binasa mesti dijadikan. Dia tak boleh berasing dua ni. Dia tak boleh berasing. Tak masuk akal. Ianya tak ada permulaan. Tiba-tiba tak kekal. Tak masuk akal. Dia tu tak ada permulaan. Macam Allah tak ada permulaan qidam, tapi binasa. Tak masuk akal. Akal yang sejahtera takkan boleh terima. Dianya tak ada permulaan. Adanya dia tu tanpa tak ada permulaan. Tapi binasa, tak boleh terima. Kat mana tak boleh terima? Okay. Jika dia tiada permulaan, maknanya tak adalah yang menjadikan dia. Tak adalah menjadikan dia. Kalau tak ada yang menjadikan dia, siapa yang nak musnahkan dia? Ulang balik. Kita ambil makhluk. Jika dijadikan, kita kan dijadikan. Bila dijadikan, maka mesti binasa. Siapa yang membinasakan? Yang menjadikan itulah yang membinasakan. Kita dijadikan. Dan kita binasa. Siapa yang binasakan kita? Yang menjadikan kita itulah binasakan kita. Jika ianya tidak dijadikan, atau bahasa lain, qidam, tidak dijadikan, Allah lah. Siapa yang nak binasakan dia? Sebab dia pun tak dijadikan. Siapa nak binasakan dia? Itu dalil akal. Jika ianya tidak ada permulaan, qidam, pasti automatik kekal. Sebab tak ada siapa yang nak binasakan dia. Sebab dia ada pun tanpa ada permulaan, tidak ada permulaan. Jadi kita boleh mudah bila dah faham qidam, dalil baqa' adalah qidam. Apakah dalil Allah itu baqa' kekal? Qidam. Macam mana? Ada kena fikir. Dalil Allah baqa' adalah qidam. Dalil Allah kekal adalah tidak ada permulaan. Dia kena fikir. Nazar. Baru jumpa. Kalau tak fikir, tak tahu apa benda pula. Dalil Allah tu kekal. Kalau Allah tu tak kekal, Allah binasa, tu bukan Tuhan. Dia mulalah goreng. Sedangkan senang aja. Dalil Allah baqa' kekal adalah qidam. Tidak ada permulaan. Ataupun senang. Dalil Allah itu tidak ada permulaan adalah kekal. Boleh tak kata? Sekejap, boleh kita. Dalil Allah itu tidak ada permulaan qidam adalah baqa'. Betul lah, sama. Sama, pusing-pusing sama. Dalil Allah itu qidam adalah baqa'. Dalil Allah, apa dalil Allah itu baqa'? Qidam. Apa dalil qidam? Baqa'. Tapi kena fikir. Kalau jawab gitu, kalau tak fikir tak faham benda. Maknanya jika Allah itu tidak ada permulaan, maka Allah itu bukan baharu. Bukan baharu itulah qidam. Maka Allah bukan daripada tak ada kepada ada. Allah sedia ada, sedia kala. Maka tak ada yang menjadikan Allah. Ya. Bila tak ada yang menjadikan Allah, siapa yang nak memusnahkan Allah? Maka automatik Allah itu kekal. Bila dia ada permulaan, dia dijadikan, dia daripada tak ada kepada ada, dia dijadikan, maka dia binasa. Siapa yang membinasakan dia? Yang menjadikan dia lah yang binasakan dia. Okey. Jadi apabila jadi dapat dipahami di sini, bila sebut makhluk aja dia diciptakan, maka automatik bersifat binasa. Maka jika dia tu bersifat binasa, automatik dia tu ada permulaan. Natijahnya adalah jika telah terbukti Allah itu tidak ada permulaan, dah terbukti dah Allah tak ada permulaan. Dah terbukti dah Allah itu qidam kan tadi? Terbukti Allah itu tidak ada permulaan, dah terbukti Allah itu qidam, maka automatik Allah itu kekal. Tapi kena nazari, kena nazar. Maka boleh kita katakan dalil Allah kekal adalah qidam. Dalil Allah kekal adalah tidak ada permulaan. Dan lagi kaedah ulama usuluddin, tiap-tiap
yang wajib qidam, maka mustahil adam. Inilah sebenarnya kaedah tadi. Kaedah ulama usuluddin, tiap-tiap yang qidam, tiap-tiap yang tak ada permulaan, maka mustahil adam, mustahil binasa. Mustahil tak ada, mustahil binasa lah, mustahil tak ada. Tiap-tiap yang qidam, mustahil adam. Sebab bila ianya qidam tidak ada permulaan. Bila tak ada permulaan, maka mustahil binasa, kerana tak ada siapa yang boleh membinasakan dia. Yang demikian tetap dan sabitlah bagi Tuhan bersifat baqa. Maka dapat kita tahu Allah itu baqa sebab Allah tu tak ada permulaan. Allah itu kekal kerana tak ada permulaan. Dan dalil naklinya ayat Quran. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Tiap-tiap sesuatu di atas muka bumi ini akan binasa, dan berkekalan zat Tuhanmu ya Muhammad yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Setiap yang ada semua binasa, yang kekal hanyalah Allah. Tapi kita kena faham sikit. Kita kena faham sikit satu perkara. Kita kena faham apa? Sebenarnya kita pun kekal. Sebenarnya makhluk pun kekal, kita pun kekal, manusia pun kekal. Cuma kekal makhluk, kekal kita bukan kekal yang original, bukan kekal yang bersifat ketuhanan, bukan kekal sifat kesempurnaan, bukan. Kita ni kekal aridi, kita ni kekal muqayyad, kekal berkait. Kekal berkait. Kekal berkait. Maknanya kita kekal juga. Kekal kita secara mendatang. Kekal apabila bertakluk kita pada sifat qudrah dan iradah Allah. Pada mengekalkannya. Jika Allah yang bersifat iradah, Allah yang berkehendak untuk mengekalkan, dan Allah yang maha qudrah kuasa untuk mengekalkan, maka kita kekal. Tapi kekal kita bukan kekal original. Kekal kita dikekalkan. Kekal kita kekal pinjaman. Pinjam je nama kekal. Sebab kita hakikatnya, kita ni jenis bukan kekal. Jenis binasa. Sebab kita ada permulaan, maka kita ni jenis binasa. Tapi bila berkait dengan qudrah dan iradah Allah, bila berkait dengan kehendak dan kekuasaan Allah, yang mana Allah nak dan Allah buat kita jadi kekal, maka kita kekal. Jadi yang kata tadi, bila ianya kekal, automatik tidak ada permulaan, itu kekal original. Kita ni kekal juga, tapi kita ada permulaan. Kita kekal, tapi kita ada permulaan. Kita dilahirkan, ada permulaan. Kata bila kita ni kekal, bila ianya kekal, automatik tak ada permulaan. Tak. Kekal kita bukan kekal original. Kekal kita kekal tiruan. Bukan kekal original. Kekal aridi. Kekal yang dikekalkan. Maka tak termasuklah dalam kaedah tadi. Setiap yang kekal pasti tidak ada permulaan. Setiap yang tidak ada permulaan pasti kekal. Maka tak termasuklah kaedah tu. Sebab kekal kita kekal pinjaman aja. Kekal yang dikekalkan. Kekal makhluk adalah kekal. Kitalah makhluk adalah kekal. Yang mana kekal secara mendatang satu kurnia yang diberi oleh Allah kepada kita. Iaitu kekal. Tapi jenis kita, jenis bukan kekal. Tapi kita kekal. Sebab Allah yang mengekalkan. Jadi, perbezaan dari antara kekal makhluk dan kekal Allah, sebab Allah kekal, kita pun kekal. Perbezaan antara kekal makhluk dan kekal Allah adalah makhluk kekal bersifat menerima binasa. Kekal-kekal kita ni boleh binasa. Jenis boleh terima binasa. Kekal Allah tidak menerima binasa. Kekal hakiki. Tak ada yang membuat Allah. Maka tak ada yang nak musnahkan dia. Yalah, tak ada yang boleh musnahkan Allah. Jadi Allah tidak, maka dia baqa, automatik baqa. Jadi dalam Quran, kalau kita tengok sebagai penutupnya, cukup sejam dah. Tauhid tak boleh lebih sejam. Dalam Quran, bila disebut, kalau kita kaji ayat Quran, bila diceritakan dalam Quran berkaitan dengan kekalnya Allah,
walaupun ada orang baru masuk. Dalam Quran apabila berkaitan dengan kekalnya Allah diistilahkan dengan baqa kalau dalam Quran. Contohnya ayat tadi tu. Kullu man 'alaiha fan, semua akan binasa. Wa yabqa, baqa. Yang kekal, yang baqa. Wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, Allah sahaja yang kekal. Allah sahaja yang kekal. Bila Allah menceritakan tentang dirinya kekal, maka Allah guna perkataan baqa. Baqa, kekal. Tapi kalau Allah cerita tentang makhluk yang kekal, makhluk yang dikekalkan oleh Allah, Allah tak guna perkataan baqa. Sedangkan baqa tu kan kekal. Gunalah kita ni pun baqa. Sebab kita memang baqa, kita kekal. Tapi Allah tak guna baqa. Baqa hanya untuk Allah. Iaitu kekal original. Bukan kekal yang dikekalkan. Habis tu, kita pun kekal. Allah guna perkataan apa? Khalidina fiha. Khalidina fiha. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar. Bahawasanya nanti balasan dia akan dimasukkan ke dalam syurga yang ada syurga Aden, ada sungai dan sebagainya. Apa dia? Duduk dalam syurga tu. Khalidina fiha abada. Maka dia kekal dalam syurga itu selama-lamanya. Dia tak kata baqa. Tak. Dari sudut makhluk yang kekal, Allah istilahkan khalidina fiha. Khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Itu perbezaan di antara baqa zati, baqa original, kekal original dengan baqa aridi ataupun kekal aridi atau kekal yang dikekalkan. Kekal yang dikekalkan kita duduk dalam syurga kekal, khalidina fiha abada. Bukan baqa. Allah baqa. Tu beza. Tu beza antara kekal Allah dan kekal makhluk. Kekal Allah kekal yang tidak menerima binasa, kekal kita kekal yang menerima binasa, kekal yang dikekalkan. Maka dibezakan baqa dengan khalidina fiha abada. Habis dua perkara, iaitu baqa, qidam dan baqa. Yang keempat akan datang. Yang keempat, dalil mukhalafatuhu lil hawadith. Mukhalafatuhu lil hawadith. InsyaAllah hari dan waktu yang sama akan datang kalau tak ada apa-apa. Wallahu alam. Tangguh dulu, kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.